Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini persidangan Parlimen hari ketiga semakin dahsyat. Wan Saiful, Ahli Parlimen Perikatan Nasional, mendedahkan dan mendakwa beliau ditawarkan peruntukan dana untuk kawasan parlimennya berjumlah 1.7 juta ringgit bagi menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Saya ulang. Panas makin panas, seram makin seram. Perang politik dalam persidangan parlimen untuk hari ketiga bagi tahun 2024. Apabila Ahli Parlimen Perikatan Nasional Wan Saiful yang terpalit dengan beberapa kes jenayah rompakan projek rakyat dalam Mahkamah Malaysia mendedahkan beliau ditawarkan 1.7 juta ringgit untuk menyokong PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Pendedahan ini menyebabkan Dewan Rakyat semakin haru biru. Perang antara ahli-ahli parlimen kerajaan dan ahli-ahli parlimen pembangkang meletup seperti bom nuklear. Wakil Blok Kerajaan meminta Wan Saiful untuk membuat laporan kepada pihak SPRM untuk mengesahkan kebenaran tawaran politik rasuah itu. Dan salah seorang lagi ahli parlimen kerajaan meminta Wan Saiful untuk mendedahkan perkara itu di luar parlimen. Kerana bagi Blok Kerajaan ini hanyalah fitnah dan kabar angin semata-mata. Wan Saiful, oh Wan Saiful, mari saya dedahkan satu rahsia yang lebih dahsyat di luar parlimen. Sewaktu Atok, Abah dan Hadi Bawang berjaya membuat kerajaan tebuk atap pada tahun 2020 lalu, untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung dalam Perikatan Nasional, saya mendapat tawaran politik untuk menyokong Atok, Abah, Hadi Bawang dan Parti Pengkhianat Nasional ini. Wallahi wabillahi watallahi. Saya telah ditawarkan perjanjian dokumen hitam putih daripada salah seorang broker politik atau Abah, Hadi Bawang dan Perikatan dari luar negara yang menawarkan unlimited money untuk saya menyokong Atok dalam percaturan kuasa Malaysia. Dalam dokumen black and white itu terletak jumlah dana untuk ditawarkan kepada saya adalah 850 juta US dollar dan wang itu dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank yang berpangkalan di Boston, Amerika Syarikat. Berapakah jumlah tawaran awal ini? Saya ditawarkan nilai yang mencecah lebih 4 bilion ringgit untuk saya berhenti mengkritik, menghentam dan membantai Atok, Abah, Tok Guru Hadi Bawang dan Parti Perikatan Pengkhianat Nasional yang sudah tumbang PRU 15. Ini buat kali pertama saya dedahkan tawaran-tawaran politik yang diberikan kepada saya dalam percaturan kuasa dunia. Broker
politik atuk bukan kaleng-kaleng. Broker politik atuk adalah dari luar negara, bekerja dalam satu bank terkemuka dunia dan berpangkalan di negara jiran. Dan sememangnya tawaran itu diberikan sehingga hari ini kepada saya. Dokumen hitam putih itu dihantar kepada saya dan saya menyimpan dokumen itu sebagai bukti tawaran. Inilah game di sebalik tabir percaturan kuasa parti pembangkang. Mereka sangat takut jika saya bersuara dalam percaturan kuasa ini, sehingga Atuk menghantar brokernya dari luar negara, bukan dalam negara, ya. Kerana Atuk memang tidak tahan apabila saya mendedahkan semua rahsia-rahsia sulit yang akhirnya menghancurkan pembangkang pada PRU 15 dan sehingga hari ini. Adakah saya menerima tawaran ini? Saya telah menolak tawaran duit unlimited ini daripada broker Atuk yang sentiasa memantau saya dari luar negara. Saya tidak berminat dengan tawaran tipu-tipu ini kerana saya tidak boleh diperangkap dengan wang bernilai 850 juta US dollar atau bersamaan dengan 4 bilion ringgit lebih itu. Value saya bukan bilion US dollar atau bilion ringgit. Value saya adalah more than trillion US dollar. Selain itu, saya juga ditawarkan untuk menjadi Perdana Menteri oleh salah seorang broker Atuk dari luar negara. Cukup dahsyat tawaran politik ini, mengalahkan tawaran yang diterima oleh Wan Saiful. Wan Saiful jana wibawa hanya terima tawaran 1.7 juta ringgit. Saya menerima tawaran unlimited money dan terus naik pangkat jadi Perdana Menteri jika menyokong Atuk dalam percaturan kuasa Malaysia. Adakah saya menerima tawaran ini? Disebabkan saya tidak ada nafsu dalam politik dunia ini, saya tolak tawaran jawatan Perdana Menteri pada masa hadapan. Dan saya juga tolak wang-wang dalam perjanjian hitam putih tersebut. Kerana duit yang banyak macam mana pun tetap tidak boleh dibawa mati dalam lubang kubur. Saya kira Parti Lebay, Parti Bunga Raya dan Parti Perikatan perlu cermin diri sendiri. Paku dulang, paku serpih mengata Anwar Ibrahim, mereka sebenarnya yang lebih. Bayangkan betapa Atuk sangat takut dikritik oleh Jufazli Shah Ahmad sehingga brokernya dari luar negara, ya, daripada Federal Reserve Bank, yang berpangkalan di negara jiran dan berpangkalan dari Amerika Syarikat, merayu dan terus merayu kepada saya sehingga hari ini untuk berhenti mengkritik Atuk dan parti pembangkang, termasuk mengkritik Hadi Bawang. Mereka memang tidak senang. So inilah bukti mereka ini, di belakang mereka, broker mereka adalah ejen kuasa besar yang cukup saya hormati. Saya yakin broker politik Atuk di luar negara sedang menonton video bahaya ini sekarang. Dan saya ingin katakan, kesilapan Atuk dalam percaturan kuasa ini adalah bermain tarik tali dengan kingmaker baru politik Malaysia bernama Jufazli Shah Ahmad. Saya pernah ditangkap dan diculik jam 3 pagi oleh Atuk. Saya tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan peguam-peguam saya sewaktu Atuk menjadi PM buat kali kedua dan ketika itu Abah menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan ahli keluarga saya. Sehingga tempat saya disembunyikan tidak dimaklumkan kepada peguam dan ahli-ahli keluarga saya.
Disebabkan sejarah hitam ini antara saya dan Atok, saya buat backup plan, mencatur kuasa di istana dan Putrajaya bersama orang-orang saya. Atok akhirnya terperangkap kerana kejahatannya menculik saya jam 3 pagi pada tahun 2019 lalu. Atok bersekongkol dengan Abah. Kemudian, saya dipaksa untuk minta diliwat dengan Anwar Ibrahim bagi menggagalkan Anwar menjadi Perdana Menteri ke-8 pada tahun 2019. Semua game politik kotor ini, saya reject, saya tolak. Sehingga tahun 2024. Dan tawaran wang dan tawaran jawatan Perdana Menteri ini saya tolak. Kerana saya bukan Syed Saddiq. Saya bukan politikus yang tamak, yang larak seperti generasi Atok. Saya ingin katakan kepada broker Atok yang menonton video bahaya ini. You play a stupid game with the wrong person in Malaysia. Saya tidak rugi apa-apa menolak semua tawaran ini kerana saya masih boleh makan, saya masih boleh hidup, saya masih boleh bersuara, saya masih boleh menyelamatkan negara ini tanpa perlu menerima dana 850 juta US dollar ataupun unlimited money, lebih 4 bilion ringgit, atau saya perlu menjadi Perdana Menteri. Saya tidak perlukan semua ini. Sebab itu saya tidak takut untuk ditangkap oleh mana-mana Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap atau mana-mana kerajaan pintu belakang di Putrajaya dari tahun 2019 sehingga tahun 2024. Saya tidak takut diugut dalam percaturan kuasa ini kerana saya tahu level saya adalah saya berjaya mencapai level kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia yang menentukan siapakah Perdana Menteri di Putrajaya dan siapakah Perdana Menteri yang boleh saya tumbangkan di Putrajaya. So, pengajarannya, sampai bila-bila pun, siapapun broker dari luar negara yang dihantar oleh Atok untuk buat negosiasi percaturan kuasa dan politik, ia perlu dihentikan. Saya tidak akan berkompromi dan saya tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pihak yang cuba untuk mengheret saya dengan tawaran-tawaran politik yang cukup-cukup menjijikkan ini. Saya sudah menang dan saya sudah berjaya dalam percaturan kuasa dunia ini. Saya tidak perlukan apa-apa tawaran politik daripada Atok dan broker-broker Atok dari Amerika Syarikat maupun dari negara jiran. Kerana bagi saya, Atok sudah tidak berguna dalam percaturan kuasa Malaysia. Atok maha zalim, maha jahat, maha diktator, maha tamak, maha gila, maha dupang. Merompak negara Malaysia, menghuru harakan politik negara, obses nak tangkap Ju Fazli, nak ugut Ju Fazli, tiba-tiba nak buat negosiasi. Oh, Ju Fazli berhenti kritik Atok, kita bagi tawaran duit untuk you. Walaupun duit saya sedikit, 10 sen dalam akaun bank, saya masih boleh hidup, Atok. Saya masih boleh makan, saya masih lagi boleh bagi duit dengan mak bapak saya. Saya tak takut miskin, saya tak takut hilang jawatan. Sebab jawatan-jawatan semua ni penuh dengan penipuan, pembohongan. Duit-duit haram ni daripada Federal Reserve Bank kah, daripada World Bank kah, daripada IMF kah, daripada mana-mana bank dari Amerika. Saya dan negara Malaysia tidak perlukan wang-wang ini. So, ketahuilah rakyat Malaysia, saya akan terus bersuara dalam percaturan kuasa ini. Saya akan terus menyampaikan kebenaran yang paling ditakuti oleh Atok, Abah, Hadi Bawang dan parti pembangkang. Saya ingin katakan awal-awal, fitnah-fitnah politik jijik ke atas PMX, ke atas kerajaan agung akan terus dilontarkan. Tetapi saya ingin menyatakan saya ada dokumen bukti tawaran wang daripada broker Atok, ejen Atok daripada Federal Reserve Bank di Boston, Amerika Syarikat, berpangkalan di negara jiran. Saya telah bermesyuarat dengan wakil kerajaan Malaysia
kami tidak perlukan duit ini. Kerana negara Malaysia masih mempunyai wang yang cukup untuk memajukan negara dan menjaga 33 juta rakyat. Saya tidak perlukan wang ini untuk jadi kaya raya atau menjadi trilion A atau multi-trillion A macam Atok. Itu bukan matlamat hidup saya ya. Kepada broker Atok yang sedang tengok video ni, saya tidak perlukan jawatan Perdana Menteri kerana matlamat hidup saya bukan untuk menjadi Perdana Menteri. Saya hanya mahu menjadi rakyat biasa. Saya hanya mahu menjadi kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia. So kalau mahu tawarkan apa-apa lagi, sila naikkan harga tawaran itu lebih daripada trilion US dollar, mungkin saya akan pertimbangkan. Dan tolong tawarkan jawatan yang lebih besar kerana bagi saya jawatan Perdana Menteri yang ditawarkan kepada saya adalah sangat-sangat tidak ada makna apa-apa bagi saya. So, good luck Atok Ahdi Bawang, Abah, Parti Lebay, Parti Bunga Raya, Parti Perikatan yang gagal membeli Jufazli Syahmat dalam percaturan kuasa Malaysia sehingga Atok masuk IJN sakit jantung kerana Jufazli menyokong Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dalam percaturan kuasa dunia. Checkmate and kantoi habis. Atok menghantar brokernya untuk berhubung dengan Jufazli dan menyerahkan dokumen black and white tawaran dana 850 juta US dollar sebagai permulaan tawaran, iaitu bersamaan dengan lebih 4 bilion ringgit dana untuk Jufazli Syahmat dan tawaran untuk menjadi Perdana Menteri yang ditolak oleh Jufazli Syahmat sehingga hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Atok sudah tidak ada kuasa untuk memerangkap Jufazli Syahmat menggunakan wang dan pangkat Perdana Menteri. Sekian, terima kasih.